أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah, puji-pujian untuk Allah di atas segala limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi dapat hidup di atas muka bumi ini. Alhamdulillah kita masih lagi diberikan keizinan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai suatu detik nanti kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan bawa ialah amal ibadah kita sewaktu kita hidup pada hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita persembahkan pada hari ini dapat menjamin kebahagiaan hidup kita ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita sambung perbincangan kitab kita, kitab Penawar Bagi Hati. Kalau dalam kitab yang lama tu kita berhenti di muka surat yang ke-32. Muka surat yang ke-32 kita tengok bahagian bawah sekali tu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ke? Betul eh? Kita berhenti 3 hari bulan 12 hari tu kan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minas suraya. Artinya bahawasanya seorang laki-laki sungguhnya berkata-kata ia dengan satu perkataan yang menjadikan ia dengan dia tertawa-tawa sekalian yang duduk sertanya, maka jatuh ia dengan sebabnya lebih jauh daripada bintang. Dalam kitab tuan-tuan tu apa? Bintang ketiga. Nama bintang tu bintang Suraya nama dia. Kan dia ada gugusan bintang, ada 7 kan. Salah satu daripada nama dia Suraya. Bukan Suraya kumpulan Headwind nyanyi tu. Kan. Ni nama bintang kat situ. Suraya. Baik Baik, kejap lagi kita hurai. Kita baca sikit dulu. Ketahui olehmu bahawasanya sedikit daripada melawak, yakni berseloroh dengan perkataan atau perbuatan pada setengah masa tiada dilarang akan dia. Bahkan adalah ia harus. Istimewa serta kanak-kanak dan perempuan.
kerana membaikkan akan hati mereka itu. Sungguhnya diceritakan akan yang demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bersabda ia, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Artinya bahawasanya aku berseloroh melawak dan tiada berkata aku melainkan akan yang sebenar. Baik, berhenti dulu kat situ. Yang bawah tu contoh. Sekejap lagi. Kita ambil yang tu dulu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat balik tajuk kita, banyak bercakap ataupun banyak berkata-kata. Baik. Sebelum ini kita dah sebut dah tentang masalah mengumpat. Kalau masih ingat. Jadi malam ni kita sambung tentang masalah melawak. Suka berseloroh, suka buat lawak. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis itu riwayat Ibnu Abi Dunya. Walaupun hadis tu dia kategori dia hadis yang tak kuat, tetapi hadis itu dalam ilmu akhlak kita ambil sebagai dorongan kepada kita supaya sebaik-baiknya kita tinggalkan perbuatan tu. Perbuatan yang macam mana? Perbuatan seorang ini dia nak bagi orang ketawa, dia nak bagi orang gelak, dia mereka satu cerita. Dia buat satu cerita supaya dengan cerita itu menjadikan orang lain tertawa ataupun menjadikan orang lain tergelak dengan cerita dia tu. Sama ada cerita dia itu daripada sumber yang benar ataupun cerita dia itu daripada sumber yang dusta semata-mata. Tapi tujuan dia nak menjadikan orang ketawa ataupun nak menjadikan orang tergelak. Itu tujuan dia. Kalau dalam hadis yang kita baca ni, perbuatan itu tercela. Bila dia jadi tercela? Bila melampau. Bila melampau, makna dia perbuatan tu perbuatan yang melampau. Kerana apa? Kata pengarang kitab ini, hukum melawak tu, hukum berseloroh tu asalnya harus. Dia bukan sunat, dia bukan wajib. Dia harus. Makna dia tinggal pun tak apa, nak buat pun tak ada masalah. Tinggal lagi bila dia buat itu dia akan terkait dengan hukum yang 5 lah. Walaupun asal dia harus, dia tengok kejap lagi dia melawak tu macam mana bentuk lawaknya. Kalau melawak dia tu disebabkan dia nak menghiburkan hati orang yang sedang sedih, maka dia jadi sunat dekat situ. Dia dapat pahala dia. Nanti kita tengok contoh yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pertama sekali asal dia harus. Bila kata asalnya harus, maka dia punya batasan dia tak boleh berlebih-lebihan. Ingat balik dulu kita pernah cerita tentang masalah banyak makan kan? Kalau masih ingat. Yang kita cerita bahawa makan itu asal hukum dia ialah harus. Jadi apa batas harus itu? Jangan berlebih-lebihan ketika makan. Sama juga ketika kita nak melawak dengan kawan-kawan kita, ketika kita nak berseloroh dengan kawan-kawan kita, Islam tak larang. Selagi mana kamu jaga syarat-syarat dia, maka Islam benarkan. Islam haruskan berseloroh itu. Tapi kena ingat, dalam kamu berseloroh itu, jangan melampaui batas. Melampaui batas ni contoh dia macam mana? Melampaui batas dari sudut perkataan. Makna dia sentuh tubuh badan orang tu. Makna dia apa yang ada pada tubuh badan orang tu, itu jadi bahan lawak. Itu jadi bahan jenaka. Ataupun keluarga dia. Mungkin ada di kalangan keluarga dia itu kita buat bahan lawak kita. Di depan kita, dia ketawa. Tapi jauh di sudut hati dia, kita tahu tak? Tak tahu. Maka itu dikatakan melampau. Kemudian melampau daripada sudut waktu.
Macam mana dikatakan melampau daripada seluruh waktu itu? Sepanjang hari itu melawak aja kerjanya. Habis tu Ustaz, dah kerja dia sebagai pelawak, nak buat macam mana? Itu sebabnya ada pekerjaan yang Islam benarkan, ada pekerjaan yang Islam kata sebaik-baiknya kamu cuba cari pekerjaan yang lain. Kerana apa? Kerana perbuatan itu dia mengajak orang kepada perkara yang berfaedah ke perkara yang tak berfaedah. Jangan tanya hukum, nanti kau tanya hukum nanti dia akan terasa berat. Tapi cuba tengok satu sudut aja. Perbuatan yang kamu buat itu perbuatan yang mendatangkan faedah ke tidak? Kalau sekejap tak ada masalah. Tapi kalau dah sepanjang hari, kalau dah daripada sudut adat dia, kita tengok dia ni dari tadi melawak tak berhenti. Makna dia daripada sudut adat, daripada sudut uruf, kita tengok lama. Sebab lama ni dia tak letak waktu. Tapi kalau tuan-tuan tengok dia, tadi tuan-tuan pergi ke Setiawan, dia tengah melawak. Tuan-tuan pergi ke Setiawan lebih kurang sejam, tuan-tuan balik tengok dia tengah melawak lagi. Daripada segi uruf dia, lama ke tak lama? Lama lah tu. Makna dia apa? Selama tempoh tu melawak tak habis-habis. Tu nama dia melampau. Melampau. Makna dia kita dah lebih batas kat situ. Jangan kita cerita saya melawak, Islam kata melawak boleh, betul. Tapi kamu jaga batasan dia. Nabi kadang-kadang Nabi melawak, Nabi bergurau, melawak, bergurau, kadang-kadang dengan perkataan, kadang-kadang dengan perbuatan. Tengok siapa lawan depan Nabi SAW tu. Kadang-kadang Nabi melawak dengan orang tua, cara orang tua. Kadang-kadang Nabi melawak dengan budak kecil, cara budak kecil. Kadang-kadang Nabi melawak dengan isteri baginda, cara melawak dengan isteri baginda. Jadi tak sama. Tengok kepada siapa. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan nak melawak dengan kawan-kawan, tuan-tuan kena faham kawan-kawan depan tu macam mana rupa dia. Dia ni boleh terima lawak tak kat mana. Kalau 3 orang kawan depan kita tu, 3-3 tu biasanya tak sama. 3-3 tu memang boleh melawak, tetapi batas lawak tu macam mana? Kita kata apa? Kita kata kawan saya tu Ustaz, saya 20 tahun dah kawan dengan dia, tak ada masalah. Dia kalau nak melawak tak ada apa. Kadang-kadang sampai merah-merah telinga dia. Tang merah telinga tu kena jaga tu. Sebab apa kena jaga? Sebab kita tak tahu apa yang bermain dalam hati dia tu. Dia sebab dia tak tampar kita sebab kita kawan, itu je. Kalau kita bukan kawan, bukan kata dia tamparnya, dia angkatnya kita. Tapi sebab apa? Sebab padanya melawak. Pada kita benda tu melawak. Tetapi kita tak tahu orang tu dia boleh melawak tak kat mana. Itu sebabnya dalam Islam, kalau kamu nak melawak, kalau kamu nak berseloroh, kalau kamu nak bergurau, pertama kamu kena tengok orang depan kamu tu, dia boleh tahan lawak sampai mana. Yang kedua, kamu kena hati-hati, jangan sentuh isu-isu sensitif dekat dia. Kadang-kadang kita melawak macam-macam tajuk, tetapi ada sekali tu tersilap melawak. Kita sentuh satu isu tu, memang dia tak gemar cerita tu, dia tak suka cerita tu. Tapi depan kita, kita tengok dia relax aja, dia gelak depan kita. Sebab apa? Sebab kawan kita tu jenis suka jaga hati kita. Kita tak suka jaga hati kawan. Kadang-kadang kita hidup ni banyak untung. Sebab apa? Banyak untung sebab orang selalu jaga hati kita. Tapi kita tak pernah nak jaga hati orang. Dalam masalah melawak pun macam tu juga. Kita melawak, kita bubuh dia kau-kau punya. Habis orang klien tergelak. Tapi kita bahankan dia dengan perkara-perkara yang dia tak suka. Makna dia dengan lawak kita tu kita telah menyakitkan hati dia. Walaupun namanya lawak ataupun gurauan. Baik. Nabi sebut dalam hadis di muka surat sebelah tu, Nabi kata, "Inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan." Sebab ada satu kes bila berlaku sahaja gurauan, lawak jenaka ni, kes tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kes tu sampai kepada Nabi, Nabi kata apa? Nabi kata, "Inni la amzahu." Aku pun bergurau, Nabi kata.
Bila Nabi jawab macam tu, maka terjawablah persoalan kawan tu tadi ingat, bila melawak tak boleh. Tapi bila kes tu dibawa kepada Nabi, rupanya Nabi kata apa? Nabi kata, inilah amzahu, aku pun melawak. Muzah dalam bahasa Arab, kena rujuk bahasa Arab, kamus bahasa Arab. Mim, zai, ha. Muzah. Apa makna muzah dalam bahasa Arab? Sebab Nabi guna istilah inilah amzahu, aku bergurau. Bila kita tengok balik dalam bahasa Arab, kamus Arab pergi ke Arab, bukan Arab pergi ke Melayu. Arab pergi Melayu. Makna dia Arab itu diterjemahkan kepada bahasa Arab, kemudian baru terjemahkan kepada bahasa Melayu. Muzah ni yang Nabi kata aku pun bergurau, bila kita rujuk dalam bahasa Arab, muzah tu makna dia bergurau dalam erti kata ada dua makna. Kita kata apa istilah kita bila dicakap tu double meaning. Makna dia ada dua maksud. Kalau kita perhati betul-betul, bukan itu maksud dia, ada maksud lain. Nabi selalu bergurau cara macam tu. Makna dia Nabi bukan bergurau direct tu. Bila Nabi cakap, Nabi akan maksudkan kita faham lain, tapi Nabi maksudkan benda lain. Itu makna Nabi la'amzahu, aku bergurau. Cara Nabi bergurau macam tu. Tapi makna yang Nabi nak sebut itu betul. Sebab apa? Sebab Nabi sebut di belakang hadis tu, wala aqulu illa haqqa, dan aku tidak cakap melainkan perkara yang benar sahaja. Makna dia bila Nabi melawak, bila Nabi berselawak, bila Nabi bergurau, Nabi akan bergurau dengan perkara yang betul. Dan dengan perkara yang betul tu pun sebenarnya orang boleh tersenyum. Kita bukan, kalau Islam bukannya bila nak bergurau tu nak bagi orang ketawa macam Pontianak tu. Makna dia gelak kat sini, jalan tu dengar. Ataupun kat kedai yang tofu tu boleh dengar. Gelaknya di sini. Jadi orang dekat sana dengar, dia tanya, siapa gelak tu? Sebab kuat sangat. Islam suruh bergurau, bukan suruh gelak sampai macam tu. Islam suruh bergurau supaya apa? Supaya bila sedih, hilang rasa sedih. Itu maksud Islam membenarkan, mengharuskan bergurau tu. Tapi faham kita, bila kata bergurau, bila kata melawak, lawak tu takkan jadi, melainkan bila bergolek gelak tu, baru dikatakan kelakar, kan? Baru dikatakan lawak. Kalau setakat senyum macam tu aja kita kata apa? Tak lawak langsung. Sedangkan itu yang Islam ajar sebenarnya. Yang Nabi ajar macam tu. Sebab Nabi kata apa? Aku bergurau, dan dalam bergurau aku tu aku cakap benda yang betul, sehingga bila Nabi bergurau, sahabat senyum. Itu dah cukup. Senyuman itu sebab apa? Sebab gurauan itu niat asal nak menghilangkan duka cita kepada dia. Nak bagi orang rasa seronok sikit. Seronok sikit. Bukan dia sampai gelak sampai lupa tajuk. Kan? Gelak tu sampai lupa tajuk. Oh, kita cerita apa tadi ya? Lupa tu tajuk apa? Sebab apa? Sebab gelaknya melampau, berguraunya melampau. Mungkin kita pernah buat benda tu. Kita cerita kita lah dalam surau ni. Kita tak cerita orang kat luar surau. Mungkin kita pernah buat benda tu. Siapa-siapa pun dia akan terbabas benda tu. Dia bukan masalah. Terbabas tu satu hal. Bila dah terbabas itu, kita U-turn lah balik. Kita corner balik. Saya minta ampun balik. Habis tu Ustaz, lepas saya minta ampun, saya buat lagi. Kan ada satu hadis Nabi SAW tu kan, ada seorang ni dia buat jahat. Kemudian dia bertaubat. Lepas tu dia buat jahat balik. Lepas tu dia bertaubat. Lepas tu dia buat jahat sampai 4 kali. Benda tu diceritakan kepada Nabi SAW. Nabi kata apa hujung kali? Nabi kata Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Yang penting dalam hati dia tu bukan dia niat nak mempermain-mainkan taubat dia tu. Cuma dia tak boleh kontrol perbuatan dia tu. Tuan-tuan, orang yang biasa melawak 20 tahun, dalam masa seminggu dia nak buang sifat tu, boleh ke? Sama juga orang yang merokok. Orang merokok lama, tiba-tiba dalam masa tempoh seminggu bagi warning. Dalam seminggu kau mesti berhenti. Ketar orang tu. Ketar orang tu. Kita dia bawa dia kat Darushifa tu. Orang Darushifa tak tahu lepas-lepas kena warning tu, tak tahu jin mana masuk dalam badan dia. Sebab benda tu dah lama dia buat. Tu sebabnya sunnah dia sunnah tadarruj. Makna dia pelan-pelan buat tu. Pelan-pelan buat tu. Habis tu Ustaz, kalau sebelum mati dia tak tinggalkan benda tu, tengoklah niat dia itu nak berhenti tak? Niat dia berhenti.
Kemudian dia menuju ke arah tu tak? Ya, dia menuju ke arah tu. Allah tahu niat dia. Kita je yang tak faham. Tu sebabnya dalam masalah nak meninggalkan lawak yang banyak ni kan. Dulu satu ketika kan ramai pelawak-pelawak. Last sekali berkurang. Dah tak tahu nak buat lawak macam mana dah. Kan? Lalah berhenti tu. Dah lah tu, cukup lah tu. Sama juga macam kita. Kita pun macam tu. Buat lawak tak ada masalah, bergurau tak ada masalah, gurau tapi kurangkan. Kurangkan, jangan sampai, kurang tu maksud dia jangan sampai berlebih-lebihan. Tu aja. Kejap lagi kalau kata kita duduk kat bawah kan, sama-sama nak melawak lah tak ada masalah. Tapi jangan sampai pukul 12. Contoh kan. Makna dia agak-agak anggarkan pada masa dengan dengan kita punya tingkah laku. Makna tingkah laku kita nak melawak sama-sama kawan kita. Saya pasti tuan-tuan mungkin dah kenal kawan tuan-tuan ni. Kemudian tuan-tuan dah tahu dah dia ni kalau melawak, itu kena faham. Tuan-tuan, kalau nak melawak, kenal kawan tuan-tuan tu. Lepas ni, sebelum ni mungkin kita melawak biasa je. Baik, selepas ni kalau nak melawak, cuba tambah ilmu. Apa ilmu dalam melawak? Kenal orang yang kita nak lawak tu. Sebab apa? Sebab takut-takut benda itu mengguris hati dia. Bila mengguris hati dia, kalau dia cakap balik dekat kita, tak apa. Mika ni cakap melawak sampai sakit hati teman ni. Dia cakap, bila dia cakap tu kita boleh cakap balik kat dia. Allah, minta maaf lah, saya niat awal nak gurau tadi, tapi kalau kamu kata macam tu, saya minta maaf. Itu kalau dia cakap. Kalau dia tak cakap, dia simpan benda tu hati. Asalnya kita kawan baik, tapi dalam tu, lepas daripada tu, dia pun jarang-jarang jumpa kita dah. Sebab apa? Melawak sebut satu hal yang dia tak suka. Itu saja. Yang itu yang Islam tak benarkan tu. Sebab takut kita berkawan baik, tiba-tiba dengan sebab gurauan melampau itu renggang persahabatan kita. Islam bukan suruh renggangkan persahabatan, Islam suruh rapatkan persahabatan. Kalau dengan gurauan itu boleh merapatkan, berguraulah seadanya, jangan sampai melampau sangat. Baik, kita tengok contoh. Contoh pertama. Dan bersabda ia bagi seorang perempuan yang tua, la yadkhulul jannata ajuzun. Artinya, tiada masuk syurga perempuan yang tua. Artinya, tiada berkekalan ia tua di dalam syurga. Bahkan, dijadikan dia muda pada ketika masuk ke dalamnya. Contoh pertama, orang depan Nabi tu siapa? Orang tua. Orang tua kan? Orang perempuan tua. Dalam riwayat, orang perempuan. Seorang perempuan tua datang jumpa Nabi SAW, bagi tahu ke Nabi ataupun tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh tak aku masuk syurga? Boleh tak aku masuk syurga? Nabi kata apa? Nabi kata la yadkhulul jannata ajuz. Orang tua tak masuk syurga. Macam saya sebut tadi bahawa Nabi bila berseloroh, bila Nabi bergurau, bila melawak, Nabi ada double meaning kat situ. Nabi ada dua maksud perkataan. Kalau kita faham yang pertama, salah lah tu. Dia kena tengok betul-betul apa benda Nabi nak cakap sebenarnya. Tapi bila Nabi sebut macam tu, orang tua ni dia datang, mudah-mudahan Nabi kata, ya kamu dan syurga nanti. Tapi Nabi kata apa? Nabi bukan kata perempuan tu tak masuk syurga, tapi Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Itu saja. Kemudian perempuan tu kalau dalam hadis dia diceritakan bahawa berpalinglah perempuan tu. Berpaling makna dia perempuan tu beredar daripada situ. Bila perempuan tu beredar daripada situ, sebelum perempuan tu pergi jauh, Nabi bagi tahu kepada seorang sahabat, pergi jumpa dengan orang perempuan tu, bagi tahu kat dia, dalam syurga tak ada orang tua. Dalam syurga tu semua orang muda semua sekali. Jadi bila orang perempuan tu pergi dapat saja berita tu, senyum dia. Rupanya dia yang salah faham. Bukan Nabi cakap salah. Rupanya niat Nabi nak melawak. Nabi nak melawak. Itu aja niat Nabi. Tapi Nabi cakap tu benda betul tak? Dalam Nabi bergurau tu, gurauan Nabi tu gurauan yang menipu ke gurauan yang betul? Gurauan yang betul.
Kan kita baca surah Al-Waqi'ah tu, kita baca kan, ada orang baca setiap malam, ada orang baca selepas subuh. Mana-mana pun tak ada masalah. Kan kita baca ayat 35 surah Al-Waqi'ah tu kan, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kan? Apa maksud ayat tu? Ayat tu nak cerita tentang orang perempuan tu. Nak cerita tentang perempuan, Nabi kata, cuba baca ayat tu. Inna ansha'nahunna insya'a. Nanti orang perempuan ni, dia akan diciptakan semua dalam syurga dalam keadaan dia muda. Urban atraba. Dia jadi anak dara. Dan dara tu tak hilang, kata Nabi. Istilah dia urban atraba. Pertama, urub. Urub ni makna dia anak dara. Yang kedua, atraba, makna dia akan sayang pada pasangan dia. Sayang tu tak akan hilang sampai bila-bila. Tu sebabnya orang ambil ayat 35 tu sebagai ayat pengasih. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran urban atraba. Itu dia bacanya. Saya bukan nak ngajar tuan-tuan ayat pengasih. Saya cuma nak bagi tahu, orang dia tak faham ayat tu, dia cuma amalkan saja benda tu. Tapi Nabi melawak kepada orang perempuan tua tadi tu. Nabi melawak sifat dia macam tu. Orang tua tu faham macam ni, tapi Nabi maksudkan yang lain. Tetapi kita nak ambil yang pertama tadi, kita kata apa? Lawak Nabi, gurauan Nabi adalah gurauan yang benar, bukan gurauan dusta. Okey, cek balik. Kita melawak macam mana? Kalau kita melawak banyak bohongnya, pangkah kat itu. Makna dia lawak kita dengan lawak Nabi tak sama. Lain. Daripada sudut zahir dia, melawak sama dah melawak. Tapi daripada sudut ciri-ciri lawak tu, ciri gurauan tu, makna kita berbeza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Dan diriwayatkan bahawasanya berlumba ia akan Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan berlari. Tu contoh kedua. Makna dia Nabi bergurau dengan isteri dia dalam bentuk perbuatan. Macam mana? Nabi lumba lari dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tu gurauan Nabi. Tu sebab kita kata gurauan ni bukan sekadar cakap aja. Gurauan ni tujuan dia nak hiburkan orang. Ada orang dia terhibur dengan perkataan. Ada orang dia terhibur dengan perbuatan. Nabi nak menghiburkan isteri dia, kan menghiburkan orang ni, kalau betul cara dia dapat pahala. Kalau salah cara dia, kalau tak kena cara dia, berdosa dekat situ. Jadi Nabi berlumba-lumba lawan lari dengan Sayyidatina Aisyah. Dalam hadis kata kadang-kadang aku menang, kadang-kadang Nabi menang. Dan bila habis berlari tu sampai ke ujung tu, contoh dia dua-dua gelak. Kan benda tu menghiburkan. Tuan-tuan cuba lari dengan isteri, contoh dia kan. Lari, tengok lelaki terterap, contoh dia. Makna dia yang isteri pun gelak. Suami kata tak apalah gelak, jadi bini aku seronok dapat pahala kot. Jadilah. Jadi macam tu, tak ada masalah. Mana nak collect pahala antara suami isteri kan. Itu sebabnya kadang-kadang kita sibuk cari pahala, kita kata benda-benda sibuk dengan benda besar, kadang benda depan mata tak buat kan. Benda depan mata. Apa dia? Bini hambat laki. Kalau hambat biasa tak apa, jangan pakai menyapu kan. Cuba kita buat. Kita rasa malu, kita rasa lain sebab kita tak nak buat. Tapi benda tu Nabi pernah buat. Nabi pernah buat. Tapi kalau anda tak mampu nak berlari, janganlah berlari kan. Buatlah benda lain. Buat benda lain dengan isteri tu, contoh dia. Tapi makna dia ada tak masa bergurau dengan isteri? Cuba adakan masa bergurau dengan isteri. Sebab pahala dia lebih daripada kita bergurau dengan kawan kita. Sebab apa? Sebab dia tu pasangan kita tu kan. Sampai si isteri ni pun dia kata, Allah, suami aku ingat serius, rupanya boleh gurau juga. Sama juga macam si suami tengok, aku ingat isteri aku ni jenis serius orangnya, boleh gurau pun. Sebab kita tak pernah nak bergurau. Kita rajin bergurau dengan kawan-kawan. Tapi dengan isteri tak pernah bergurau. Dengan suami tak pernah bergurau. Balik rumah elok buka pintu tu, tutup je pintu tu masing-masing, dua-dua muka serius je kan. Macam cerita Yusuf Aslam kan.
dalam cerita Gerak Khas kan. Daripada mula cerita sampai habis seria saja kan. Janganlah macam tu, kan melawak. Nabi boleh melawak dengan isteri kan. Takkan tak boleh nak melawak. Alah ustaz, dah tua, apa lagi nak melawak. Habis tu yang kita melawak dengan kawan-kawan kita tu, waktu kita melawak tu apa? Kita muda kan. Sebab apa? Sebab kita tak nak buat benda tu. Kita nak buat. Kalau kita boleh buat, insyaAllah. Sama juga, nak dapat pahala dengan isteri tu, contoh dia, bukan nak cerita isteri suami isteri, tak. Nak dapat pahala. Seorang yang memegang tangan seorang perempuan lain yang bukan mahram, berdosa tak? Okay. Tiba-tiba dia ubah, dibawa tangan dia tu, pegang tangan isteri dia, dapat pahala tak? Itu aja kan, simple aja benda tu. Tak ada masalah pun, tak ada masalah. Okey ke? Cuba berselawar lepas ni, kalau berani lah. Okey Kalau berani, kalau ada berani. Takkanlah suami isteri tu nak kejut pakai parang. Buang tepiak apa? Biasa tu ayat standard tu kan, buang tebiat je. Lepas tu kena pula esoknya suami meninggal. Bila suami meninggal tu bahan esok. Tak pernah dia main kejar-kejar dengan saya kan. Semalam dia kejar-kejar, hari ni rupanya dah nak pergi rupanya kan. Memang buang tebiat. Tak apa, buang tebiat. Buang tebiat lama, ambil tabiat yang baru. Tabiat yang baru yang boleh mendatangkan pahala. Kita nak bangun malam kita tak mampu kan. Apa salahnya kita melawak dengan isteri? Isteri gelak, lepas tu suami gelak, dapat pahala kat itu. Pahala ni mudah je. Nak baca Quran bye-bye macam tu je kan. Maknanya gelak, tak ada masalah. Tapi jangan gelak je dalam rumah tu kan. Sampai jiran dah pakai hair kena lelaki bini rumah sebelah tu. Nampak rumah tuan-tuan dah dekat kan. Dulu orang sibuk kisah bunyi ketuk pintu kan. Dah ketuk pintu tak ada lumut kiri, udah suara lelaki bini gelak ngilai di dalam rumah tu, apa hairnya kan. Makna dia ada masa, ada ketika dia, itu maksud dia. Okey ya. Baik, itu contoh. Baik, kita tengok lagi apa lagi yang disebutkan oleh pengarang kitab ni. Dan bersabda ia bagi seorang kanak-kanak, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Artinya, hai bapa Umair, apa memperbuat oleh anak burung ciak? Adalah budak itu bermain ia dengan anak burung ciak. Apa maksud hadis tu? Baik. Siapa Abu Umair ni? Abu Umair ini anak ataupun adik kepada Sayyidina Anas bin Malik. Kita kenal Anas bin Malik. Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik seorang pembantu Nabi, lebih kurang 8 ke 10 tahun menjadi pembantu Nabi SAW. Dia ada seorang saudara kecil, nama dia Abu Umair ni, yang kita tengah cerita ni. Satu ketika Nabi pergi ke rumah Anas bin Malik ni. Nabi pergi ke rumah dia, Nabi nampak dalam rumah tu ada seorang budak kecil. Kisah tu berlaku pada waktu tu Abu Umair ini, kalau tak silap saya dari riwayat tu kata umur dia lebih kurang 3 tahun ke atas. Baru umur 3 tahun ke atas. Tapi 3 tahun orang Arab, bukan 3 tahun kita. Dia kena faham tu. Sama juga macam kita ngaji kitab Syama'il Muhammadiyah kan, yang kita kata Nabi Muhammad itu tak tinggi dan tak rendah. Kena faham, tak tinggi tak rendah tu bukan tinggi rendah orang lumut kiri. Tak tinggi tak rendah itu kebiasaan orang Arab zaman itu tinggi-tinggi mana. Kena faham yang macam tu. Sama juga kes macam ni. Makna dia ketika tu umur 3 tahun. Ketika umur 3 tahun ni dia suka main burung. Nama burung tu Nughair. Nughair ni burung kecil. Kalau burung besar nama dia Naghrun. Kalau istilah kita burung ciak dia panggil. Dalam kamus Marbawi dia kata burung ciak. Tuan-tuan lebih arif lah, saya tak kenal. Burung ciak ada kan? Dia main dengan burung tu. Burung tu dia selalu letak dekat macam ni, dia pegang macam baby tu. Dia pegang macam baby tu. Satu hari waktu Nabi tengah datang tu, dia tengah pegang burung ciak tu, tapi muka dia tengah sedih. Waktu muka dia tengah sedih itulah Nabi melawak. Nabi panggil dia Abu Umair. Orang Arab ni, gelaran tu sangat penting. Makna dia bila dapat satu gelaran daripada Nabi, gelaran itu kalau dia tengah sedih, gelaran itu boleh menghilangkan kesedihan dia. Sebab gelaran itu gelaran yang bukan biasa-biasa.
Kenapa saya kata bukan biasa-biasa? Abu Umair selalunya merujuk kepada orang yang dah ada anak. Abu, bapa. Mana dia bapa? Bapa kepada Umair. Tapi pada waktu tu Umair ni baru berumur 3 tahun. Tapi Nabi panggil dia satu gelaran, yang gelaran tu pada waktu itu tak ada seorang pun dapat. Dia seorang je dapat. Jadi bila dia dapat tu Allah, dia rasa seronok. Makna dia walaupun burung tu yang dia tengah pegang tu, burung tu tengah sakit sebenarnya. Kalau kita baca hadis yang panjang tu, burung tu tengah sakit. Tapi bila mana dia dapat panggilan daripada Nabi, Nabi kata, wahai Abu Umair. Hilang sedih dia tu. Nabi baru cakap tu aja. Nabi tak habiskan ayat tu. Nabi kata, wahai Abu Umair, apa halnya anak burung kamu tu? Macam tu lah istilah dia, ayat anak muda. Sebab apa? Sebab kisah tu berlaku pada waktu burung tu tengah sakit. Dalam riwayat kata, tak ada seorang pun bertanya tentang hal burung tu. Nabi Muhammad orang pertama yang tanya. Sedangkan umur budak tu baru 3 tahun. Makna dia apa? Hubungan Nabi dengan budak kecil macam mana? Ketika budak kecil ni tengah sedih, Nabi main peranan. Nabi main peranan. Peranan bukan besar pada kita tak besar mana pun. Peranan yang Nabi mainkan apa? Ketika Nabi tengok Abu Umair ni tengah sedih, Nabi datang, Nabi panggil dengan gelaran yang menyebabkan budak tu suka. Panggil budak dengan gelaran, budak ni suka. Budak ni suka gelaran apa? Nabi panggil gelaran tu. Sedangkan gelaran tu sepatutnya untuk orang tua. Tapi budak tu boleh dapat. Sama juga tuan-tuan bagi gelaran pada orang, nak sukakan dia gelaran yang sesuai lah dengan dia. Jangan melampau-lampau sangat gelaran panggil. Yang sesuai dengan budak kecil ni. Wahai si comel, contoh dia. Nak seronokkan dia. Wahai orang yang besar je badan, wahai orang yang gagah, panggil dia, bagi dia rasa seronok kat situ. Tu sebab kita kata bila dia rasa seronok sahaja, dah dapat pahala dah dekat situ. Jadi Abu Umair ni, dia lama dah pegang anak burung dia yang tengah sakit tu, tapi tak ada seorang pun bertanya. Sampailah datang seorang manusia yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh tanya soalan tu pada Abu Umair. Abu Umair pun tak sangka dia boleh tanya soalan tu. Sebab apa? Sebab main burung aja. Main burung. Itu sebabnya kalau Imam Ibn Hajar kata berdasarkan hadis itu ulama-ulama keluarkan 70 hukum daripada satu hadis saja. Boleh tak budak kecil main burung? Boleh tak? Boleh tak seorang ayah carikan burung bagi anak dia pegang, main? Boleh tak? 70 hukum keluar daripada hadis tu. Tak adalah saya nak bahaskan hadis nanti jadi panjang. Cuma ada keharusan untuk budak kecil yang boleh kita kata boleh membezakan antara baik dan buruk, dia main dengan burung tu. Tak ada masalah. Kali kedua Nabi Muhammad datang, burung dah mati. Burung ciak tu dah mati. Bila burung ciak tu dah mati, tu yang keluar intonasi ayat saya kata tadi. Wahai Abu Umair, apa halnya burung kamu tu dah mati? Macam tu lebih kurang dia. Tapi Abu Umair dah tak sedih dah waktu tu. Sebab apa? Sebab bila Nabi datang berziarah kepada dia, Nabi datang tengok, Nabi datang tanya khabar kepada dia, itu dah mengembirakan. So apa hukum kita boleh ambil kat situ? Nabi bergurau nak bagi orang hilang duka cita. Nabi bergurau nak bagi orang terhibur. Kita bergurau dengan kawan tujuan tu apa? Jadi kita tanya lah kan. Tu sebab Nabi buat satu-satu perkara, semua ada tujuan. Nabi tak pernah buat satu-satu perkara yang tidak ada tujuan. Sehingga dalam masalah bergurau pun ada tujuan Nabi bergurau. Kenapa Nabi bergurau? Sampai budak yang nama dia Abu Umair ini hilang kesedihan dia. Sebab barang mainan yang dia sayang tu, barang mainan dia tu hilang, mati, dah tak ada. Tapi disebabkan Nabi datang kepada dia, dalam kita baca hadis tu tak ada intonasi. Tapi Nabi bila Nabi bercakap dengan budak, Nabi cakap dengan intonasi. Macam tuan-tuan cakap dekat budak kecil, mana boleh cakap dengan budak kecil macam orang bagi arahan kawat dia. Lari lah budak tu.
Dia kena cakap dengan budak-budak, dia kena cakap dengan intonasi. Macam saya mengajar murid tahun 1 contoh dia. Bila saya mengajar Quran, murid tahun 1, ketika mengajar tu ada budak yang datang dengan muka macam tu, je muka kicap pun ada, kan? Ada yang datang dengan butang baju tu, butang tu ada tapi tak berbutang, kan? Ada yang pakai tali lehernya yang kecil tu ke depan, yang besar tu di belakang, kan? Ada yang pakai songkok tu macam cekodok pun ada dah, kan? Habis pendek-pendek dah. Jadi kita sebagai orang dewasa, kita baca hadis Nabi tu, sebelum kita nak ajar dia, nak tarik dia kepada pelajaran tu, kepada agama tu, kena bagi dia seronok dulu. Macam mana nak bagi budak kecil seronok? Itu soalan dia. Tak boleh kita bagi budak kecil tu seronok ikut cara kita orang besar. Dia kena ikut cara dia, kan? Kita pujuk, kita cerita, kita buat lawak. Macam tu lah. Makna dia, bila dengan budak-budak tu boleh tak buat lawak? Boleh. Dengan tujuan dia tertarik dengan kita dan dia boleh dengar cakap kita lepas tu. Sama juga Abu Umair ni. Abu Umair ni sampai dia meninggal dunia, dia ikut Nabi SAW. Hanya berpunca daripada Nabi tanya pasal burung aja waktu dia kecil. Dakwah Nabi kepada budak kecil. Baik. 8:27. Nak berhenti ke nak sambung? Saya habiskan satu perenggan tu, kita berhenti, boleh? Saya baca dulu ya. Baik. Dan bersabda ia bagi Suhaib. Tulis baris dia tu, Suhaib bin Sinan. Yang kita baca sahabat Nabi tu, Suhaib bin Sinan. Ada setengah riwayat dia baca Suhaib bin Sannan. Dua-dua tu betul. Radhiyallahu anhu, pada ketika makan tamar oleh Suhaib radhiyallahu anhu, atakulu at-tamra wa anta ramidun. Artinya, adakah patut engkau makan tamar pada ketika engkau sakit mata? Maka bersembah oleh Suhaib radhiyallahu an, hanya saja aku makan dengan sebelah yang lain. Maka tersenyum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia, dengan syarat benar dan tiada menjadikan ia akan dia beradat. Baik. Mungkin kita tengok pelik sikit pengarang kitab ni bawa contoh gurauan. Macam tak bergurau je. Sebab apa? Sebab gurauan Nabi lain, gurauan kita lain. Jadi makna dia, standard gurauan kita tu tak sama dengan standard gurauan Nabi. Menyebabkan kita tengok Nabi tak kelakar pun. Sebab apa? Sebab Nabi nak tunjuk kepada kita, kalau nak gurauan, nak bergurau, takat tu je. Jangan lebih daripada tu. Yang menyebabkan bila kamu ketawa banyak sangat, nanti hati kamu akan mati. Bila kamu ketawa banyak sangat, nanti kamu lupa nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kamu ketawa tu sikit, ada batasan dia, maka dia tidak akan menjadi risau untuk kamu lupa kepada Allah. Kamu tak akan lupa kepada Allah kalau sekadar kamu gurauan kamu macam tu. Macam Suhaib bin Sinan Ar-Rumi gelaran dia. Sebab dia lama tinggal di Rom. Suatu ketika Nabi jamu dia dengan tamar, dengan roti. Depan dia tu ada buah tamar, ada roti. Pada ketika itu Suhaib ni tengah sakit mata. Ramidun makna dia mata dia sakit. Salah satu mata dia sakit. Tak tahu mana kanan ke kiri tak tahu. Tapi salah satu dia sakit. Sakit mata tu dalam bahasa Arab dipanggil Ramidun nama dia. Sakit mata, Ramdah. Baik. Kemudian Nabi kata, wahai Suhaib, mai dekat dengan aku, makan. Mai dekat dengan aku, makan. Kemudian bila didekatkan kepada Suhaib itu buah tamar dengan roti, Suhaib ni dia tinggalkan roti, dia ambil buah tamar. Dia ambil buah kurma. Ketika dia kunyah buah kurma tu, bila nak kunyah buah kurma tu dalam keadaan mata yang sakit tu, waktu tu Nabi tanya tu. Nabi tanya, wahai Suhaib, kamu ni mata kamu sakit tapi kamu nak makan juga buah tamar tu. Saya mula-mula tak faham hadis tu. Apa dia punya kaitan dia tu kan, antara makan buah tamar dengan mata yang sakit. Bila saya cari syarah hadis tu kan, makna dia pensyarah yang mensyarahkan hadis tu pun dia cuma membawa kemungkinan orang yang sakit mata
Orang yang tengah sakit mata tengah sakit ni, bila dia makan, biasanya kalau dikunyah tu, kunyah banyak kali, dia ada datang tak rasa sakit pada mata dia. Kebiasaan lah, kebiasaan dia. Kunyah, mata tu tengah sakit, kan? Kunyah. Situasi itulah berlaku kepada sahabat Nabi tadi. Sampai Nabi kata, Suhaib, buah taman ni menyebabkan kamu kena kunyah banyak kali. Bukankah kamu sakit mata? Kamu tak rasa unsin ke bila kunyah tu mata kamu rasa tak senang? Mata kamu tu rasa tak selesa, kamu tak senang ke? Suhaib jawab balik apa? Suhaib kata, mata saya sakit sebelah, belah ni tak sakit. Jadi saya makan ikut belah sini, katanya. Tu yang Nabi kata, Nabi tersenyum. Nabi tersenyum dengan jenaka daripada Suhaib bin Sinan itu tadi. Baik, nampak tak? Makna dia Nabi bergurau, sahabat bergurau, kita bergurau. Nabi bergurau macam mana? Sahabat bergurau macam mana? Kita bergurau macam mana? Makna dia, sahabat Nabi terbatas, ada batasan dia, mahdudun, terbatas. Kita ketawa tanpa batasan. Maknanya lebih daripada adat kebiasaan dia. Dan yang paling membahayakan bila mana kelakar kita tu, gurauan kita itu menyentuh individu lain. Membahan, kita kata istilah hari ni, membahan orang lain. Jadi bila membahan orang lain itu, maka dia boleh mendatangkan dosa dekat situ. Nanti kalau tuan-tuan nak cari contoh-contoh lain, boleh cari dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sebab masa dah cukup tu, jadi saya tak nak panjangkan. Cuma akhir sekali saya tutupkan dengan satu lagi kisah. Seorang perempuan datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, siapa agak-agak jodoh saya?" Perempuan tu tanya kepada Nabi, kan, siapa agak-agak jodoh saya? Nabi kata, jodoh kamu nanti aku tengok orang lelaki yang mata dia putih. Mata dia putih. Itu je jawab Nabi. Jadi perempuan ni pun balik dia, sebab dia ingat mata putih mana lelaki dia nanti orang buta tu. Rupanya dia perhati-perhati, memang dekat mata kita ada putih tu. Rupanya Nabi bergurau, kan? Bukan Nabi betul-betul pun. Itu sebab saya kata tadi, muzah tu makna dia bila melawak, dia double meaning. Ada dua makna dekat situ. Tak ramai orang boleh buat lawak macam tu. Pimai-pimai tantu je dulu yang boleh buat lawak double meaning dulu. Zaman sekarang ni dia tak ada buat lawak double meaning dah. Dah buat sekarang ni fire terus macam tu kan. Dia bahan kepada orang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tanda dekat situ. Nanti insya-Allah kita masuk kepada bahagian banyak berkata-kata, tapi pengarang kitab ni dia bawa contoh dalam masalah memuji pula. Memuji. Apa isunya dalam masalah memuji ni? Nanti kita akan bahaskan, sebab dalam memuji itu dia ada huraian, ada 6 kebinasaan disebabkan pujian tu tadi. Baik ya? Okey, tanda dekat situ. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.